Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6, tutorial 1 akan membentangkan tajuk 2 iaitu uraikan peranan dan sumbangan projek sejarah lisan yang dikendalikan oleh Perbadanan Tapak Warisan Dunia Georgetown dalam merakamkan warisan pelbagai budaya dan tradisi masyarakat Pulau Pinang. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Nurul Nabila Najjar. Yang kedua, Siti Nur Nazihah. Yang ketiga, Raja Khairul Akmal. Yang keempat, Amirah binti Hamdan dan saya sendiri, Nik Nur Syazwani binti Nik Roslin. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kami akan pergi kepada penyataan tesis. Okey, kami bersetuju iaitu peranan dan sumbangan projek lisan yang dikendalikan Perbadanan Tapak Warisan Dunia Georgetown ataupun GTWHI dipersetujui telah berjaya merakamkan warisan pelbagai budaya dan tradisi masyarakat Pulau Pinang. Baiklah, saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan pembentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bermula dengan pengenalan dulu. Pada bahagian pengenalan, sejarah lisan telah lama digunakan sejak zaman Greek kuno lagi. Plato dan Thucydides merupakan salah satu tokoh yang menggunakan sejarah lisan dalam karya mereka iaitu Horace dan Peloponnesian War. Sejarah lisan ini merupakan salah satu kaedah dalam penelitian sejarah. Kaedah ini melibatkan proses mengendali dan merekod temu ramah yang dijalankan terhadap responden untuk mendapatkan maklumat. Melalui kaedah ini, ahli sejarah dapat luaskan lagi penyelidikan mereka tentang sesuatu peristiwa sejarah. Namun, sejarah lisan ini menjadi perbahasan oleh para ahli sejarah. Terdapat ahli sejarah yang menyokong dan menolak sejarah lisan ini. Bagi ahli sejarah yang menokong, sejarah lisan dapat memperluaskan lagi penyelidikan sejarah yang tidak terdapat dalam dokumen atau mengisi dalam sumber. Misalnya, Paul Thompson menganggap bahawa sejarah lisan dapat memperoleh maklumat sejarah melalui penceritaan. Manakala bagi ahli sejarah yang menentang pula, mereka berpendapat bahawa fakta dalam sejarah lisan adalah kurang tepat kerana ia boleh dimanipulasikan oleh ini sering mengkaitkan fakta sejarah dan lebih mengutamakan report bawah rangka yang memungkinkan dokumen. Walau bagaimanapun, sejarah lisan ini masih lagi relevan pada zaman moden ini kerana ia oleh teknologi di alat perakam. Di Asia Tenggara, perkembangan sejarah lisan ini mula pada tahun 1960-an. Bagi negara Malaysia, Akib Malaysia telah menubuhkan jawatan kuasa sejarah lisan pada 1999. Manakala Singapore Oral History Centre pada tahun 1999 di Singapura. Di sejarah lisan ini terdapat beberapa projek sejarah lisan yang telah dijalankan. Antaranya adalah projek sejarah lisan Akib negara Malaysia, projek sejarah lisan Oral History, dan yang terkini ialah projek sejarah lisan anjuran Georgetown World Heritage. Kita akan fokuskan kepada projek lisan yang dianjurkan oleh GWHI. Di Pulau Pinang, Georgetown merupakan salah satu bandar yang diiktiraf UNESCO sebagai tapak warisan sejarah pada tahun Heritage dan badan jawab bantukan Georgetown sebagai tapak warisan. Dalami sejarah, saya telah mengajukan projek iaitu projek sejarah lisan. Projek ini dilakukan adalah untuk mendokumentasikan pengalaman masyarakat di tapak warisan. Cuba dipilih kerana merupakan satu jalak yang terkawal di Pulau Pinang. Jadi bagi masyarakat
masyarakat pada abad ke-19. Oleh hal yang demikian, sememangnya lakukan projek secara lisan kerana berbagai sebab. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada peranan dan sumbangan. Okey, yang pertama, sejarah lisan diangkat sebagai sumber prima. William W. Moss mendefinisikan sejarah lisan sebagai suatu proses penghasilan sumber-sumber sejarah melalui teknik tertentu seperti temu bual, wawancara, soal jawab. Sejarah lisan merupakan bukti yang jelas bahawa sejarah lisan adalah sebuah sumber primer sejarah. Selain itu, sejarah lisan juga merupakan metod lama dan tertua yang digunakan dalam proses mengumpul maklumat. Ianya telah digunakan sejak abad ke-5 Masihi, iaitu pada zaman Herodotus dan Thucydides. Dokumentasi kepelbagaian juga menekankan sejarah dicelah, bukti budaya dan nilai dalam kehidupan masyarakat. Sejarah lisan juga merupakan sumber yang perlu melalui 3 komponen penting, iaitu pertama, mengenal pasti budaya tradisi yang akan dikaji. Yang kedua, membuat pemilihan informan dengan baik. Dan yang ketiga ialah pengumpulan perekodan data dan data sumber yang baik. Antara projek kajian sejarah lisan GTWHI yang membawa kepada penemuan sumber primer ialah cerita Living on Chulia Street 1945 hingga 1970 yang dijalankan oleh Mahani Musa dan Kuah Li Feng. Penemuan baharu melalui kajian tersebut telah menambah dan mendalamkan sumber sejarah yang berlaku di Lebuh Chulia. Cerita tersendiri menggambarkan penceritaan yang ditekankan melalui kajian. Penceritaan secara lisan, cerita Lebuh Chulia menitik beratkan pengetahuan, kenangan lalu dan sekarang penduduk di Lebuh Chulia. Pembukaan cerita lepas ataupun sejarah yang belum dikaji dan teliti telah membuka lembaran baharu dalam sejarah di Georgetown yang dapat dijadikan sumber primer bagi kajian akan datang. Hal ini demikian akan menggalakkan lebih banyak peluang kajian yang boleh dijalankan di bandar Georgetown. Okey, seterusnya, sejarah lisan menambah ataupun memperjelaskan lagi sesuatu peristiwa sejarah. Okey, tidak semua peristiwa sejarah dibukukan, iaitu dengan mempericikan keadaan sebenar sesuatu itu berlaku. Maka dengan itu, sejarah lisan dapat menambah dan membina peristiwa sejarah yang terpadam. Kebanyakan peristiwa sejarah dipadam kerana untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Rekod-rekod peristiwa sejarah terpadam tersebut perlu dicari dan diganti. Sejarah lisan merupakan kaedah terbaik. Ianya dapat mengisi kekosongan sumber-sumber bertulis yang sedia ada. Sejarah lisan melalui temu bual mampu memberi pandangan baharu tentang peristiwa bersejarah kerana informan juga boleh terdiri daripada kalangan orang biasa dan bukan daripada golongan elit semata-mata. Sejarah lisan juga dapat menyelamatkan keterangan-keterangan sejarah yang akan hilang dan ia juga sebagai pendorong kepada penyelidik untuk membuat penyelidikan ke atas perkara-perkara yang telah disediakan dengan sumber-sumber lisan. Okay, berdasarkan kajian sejarah lisan yang dilakukan oleh GTWHI, penceritaan oleh pemilik Vincent Hairdressing Saloon iaitu Soh Pu Ji ataupun dikenali sebagai Madam Soh, beliau telah menceritakan bagaimana beliau ingin mengubah perspektif negatif masyarakat terhadap golongan seperti beliau. Okey, sebelumnya pekerja-pekerja salon terutamanya wanita dipandang serong dan dianggap melakukan kerja tidak bermoral dalam kalangan masyarakat. Namun berdasarkan penceritaan oleh Madam Soh, beliau menegaskan bahawa mereka bukanlah seperti yang dianggap sebelum ini dan beliau juga telah berjaya membuka mata masyarakat dan mengubah perspektif buruk terhadap golongan seperti beliau. Okay, kesusahan dalam mencari rezeki, suasana kerja yang tiada hierarki dan tekanan adalah sangat berbeza dengan situasi yang selalu dianggap oleh masyarakat selama ini terhadap golongan-golongan seperti beliau. Okay, Madam Soh juga menegaskan bahawa golongan seperti beliau sangat profesional dalam bekerja dan pelanggan-pelanggan mereka juga adalah baik.
Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan pembentang. Okay. Sekarang ni kita akan pergi ke isi yang ketiga, iaitu memberi gambaran lebih jelas. Bila kita cakap memberi gambaran lebih jelas, sejarah lisan ni bukan sahaja menambah keterangan sejarah, tetapi dia juga memainkan peranan penting untuk memperjelaskan gambaran sejarah yang kabur. Okey. Hal ini demikian kerana terdapat beberapa peristiwa ataupun situasi sejarah yang dipinggirkan oleh sesetengah ahli sejarah. Hal ini demikian kerana sebab apa mereka pinggirkan sejarah tersebut? Mereka merasakan sejarah tersebut tidak memberi impak ataupun kesan kepada masyarakat dan negara. Kalau kita lihat Tegart sendiri, iaitu ahli sejarah yang popular, iaitu beliau menyempitkan bidang sejarah kepada tindak tanduk manusia yang memberi kesan kepada kelompok rakyat atau negara. Jika peristiwa itu tidak memberi kesan kepada tidak memberi kesan besar, maka peristiwa tersebut tidak akan dianggap sebagai sebuah sejarah. Konsep sejarah itu luas. Maksud luas dekat sini, kita tidak hanya merangkumi aspek politik, ekonomi dan ketenteraan. Sebenarnya kan kalau kita baca tentang sejarah je, mesti ada 3 aspek ni, paling famous lah orang kata. Tetapi disebabkan sejarah tu luas, kita boleh lihat pada hari ini ramai sejarawan mengkaji mengenai sejarah air, sejarah sosial masyarakat dan sejarah bangunan. Kalau kita lihat sejarah lisan ni kebanyakan digunakan untuk mengkaji sejarah sosial masyarakat, sebab kita akan pergi ke masyarakat tersebut dan kita akan bertanya mengenai sejarah-sejarah yang ada di sekitar mereka. Okey, kesemua ini boleh dikaji kerana ia memberi kesan kepada sesebuah komuniti atau bangsa. Contoh mudah yang boleh kita ambil ialah sejarah di Lembah Chulia. Macam kawan kita tadi, Nick telah ceritakan pasal Miso, tak silap yang apa ni, puan yang gunting rambut tu. Okey, kalau kita tengok sejarah dia, kalau kita tidak melakukan sejarah lisan, maka kita akan anggap bahawa aktiviti perdagangan merupakan aktiviti utama yang menyumbang kepada ekonomi di Pulau Pinang. Tetapi mungkin ada orang akan terkejut, kenapa aktiviti perdagangan kan? Tetapi bila kita buat sejarah lisan, kita akan dapat tahu bahawa aktiviti pembinaan pusat pelacuran juga menyumbang kepada ekonomi Pulau Pinang. Maknanya kat sini, kita hanya, kalau kita tak tengok pada sejarah lisan, kita hanya pandang kepada satu sumber, iaitu perdagangan, ekonomi Penang. Tapi apabila ada sejarah lisan, rupanya pusat pelacuran juga menyumbang kepada ekonomi Penang. So dekat sini dia memberi gambaran yang lebih jelas. Contoh yang kedua adalah contoh tentang Encik Yip Wai Kong. Encik Yip Wai Kong ni merupakan seorang individu fotografer waktu dulu, di mana kalau kita tengok gambar yang diambil oleh beliau, mungkin kita akan fikir, oh gambar ni saja je, dia didekatkan supaya nampak lebih cantik ke apa. Tapi apabila ada sejarah lisan, dia memberi gambaran lebih jelas. Kenapa gambar tu ditangkap secara dekat, supaya pasangan tu nanti dia tahu, oh ni pasangan saya sebab ada tek lalat di situ, ni pasangan saya sebab mungkin dia ada kemek-kemek di situ. Itu di sebalik gambar. Lepas tu kita pun akan dapat tahu bahawa perempuan ni sebenarnya tak boleh pun ambil gambar kahwin 2 kali. Nanti dia fikir kita ni kahwin 2 kali sedangkan kita kahwin sekali je. Tapi disebabkan kita nak ambil gambar banyak lah, nanti orang akan anggap kita ni ambil gambar, apa ni orang cakap, kahwin 2 kali lah orang kata. Okey, mungkin orang yang memandang sejarah lisan ni dah cakap kenapa perlu kita pun cakap kaji benda ni semua, sejarah mereka, apa pentingnya. Tapi sebenarnya walaupun tak penting untuk kita, tetapi penting untuk satu komuniti, penting untuk seseorang individu tersebut. Saya ambil kata-kata daripada Fansina, iaitu without oral traditional, we would know very little about the past of large part of the world, and we will not know them from the inside.
jelas kat sini bahawa sejarah lisan telah memperjelaskan kita kegiatan ekonomi yang berlaku pada ketika itu. Yang kita sendiri tak sangka bahawa pusat pelacuran itulah merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi Penang waktu itu. Dia juga merungkai dan memperjelaskan setiap tindakan yang dibuat oleh seseorang, iaitu Encik Yip tadi. Hal ini sekaligus memberi makna yang mendalam terhadap peristiwa sejarah tersebut. Sejarah lisan memberi peranan dalam konsep sejarah dari bawah dan sumbangannya dalam mengetahui sejarah masyarakat yang terpinggir. Sejarawan sosial menganjurkan sejarah dari bawah yang memperjuangkan kehidupan orang biasa dalam sebahagian penulisan mereka. Menurut Thomson 1978, sejarah lisan adalah sama dengan sejarah dan juga dianggap sebagai sejarah pertama. Sejarawan yang perjuangkan sejarah dari bawah merujuk kepada sejarah kumpulan yang terpinggir, sejarah orang biasa, dan sejarawan ini berusaha untuk menjauhkan pembaca dari simbol kebesaran biasa yang ditinggalkan oleh penjajah. Metodologi sejarah lisan Thomson mulai mendapat kepentingan dalam kajian sejarah sosial, iaitu sejarah masyarakat dan tempatan, serta peninggalan dan juga budaya. Morrison 1998 mengatakan jika anda menolak metodologi sejarah lisan ini, bermaksud anda meninggalkan sebahagian besar komuniti dunia dari segi kehidupan, aktiviti mereka dan kematian mereka tidak diceritakan. Misalnya, golongan terpinggir ini ataupun masyarakat terpinggir ini adalah peninggalan sejarah etnik minoriti, peninggalan sejarah buruh, wanita dan kanak-kanak ini sebenarnya jarang diketahui dalam catatan bertulis. Seterusnya, melalui sejarah lisan, golongan terpinggir dapat menceritakan kisah lalu mereka. Menurut Yo 2003, sejarah di bahagian bawah telah bertindak melombong arsip rasmi, mine the official archive dan menapis semula wacana kolonial ataupun perserahan daripada penjajah melalui lensa lain ataupun perspektif lain dan memasukkan bahan sumber yang tidak diendahkan dalam kehidupan mereka bagi masyarakat terpinggir ini. Yo juga mengatakan metodologi sejarah dari bawah untuk mengungkap perspektif orang biasa telah merangkumi cara eksistensialis, iaitu cara sendiri untuk menghadapi orang, dan situasi secara intersubjektif, iaitu komunikasi antara dua hal, iaitu melalui sejarah lisan, ingatan semula, akuan saksi ataupun eyewitness dan wawancara serta pendekatan fenomenologi yang di luar catatan tulis dan perwakilan orang mengenai dunia kehidupan mereka. Contohnya, bukti bergambar, visual dan juga artifak. Sejarah lisan ini membolehkan para peneliti mengumpulkan berbagai cerita rakyat, tradisi suci dan kenangan individu untuk mengisi kekosongan dalam catatan bertulis. Seterusnya, saya akan tunjukkan sebenarnya sejarah haji dan sejarah tempatan, iaitu sejarah dari bawah masyarakat yang terpinggir. Izrin 2012 menggambarkan kesibukan di Georgetown semasa musim haji dan warisan haji Pulau Pinang masih sangat dikenang oleh penduduk tempatan. Sejarah lisan digunakan Izrin dalam menemu ramah bekas penduduk Lebuh Aceh dan mereka yang biasa dengan kawasan tersebut serta pengalaman yang mereka masih ingat. Hal ini sudah tentu signifikan dengan konsep sejarah dari bawah, iaitu pengalaman haji serta pemetaan bangunan dan perniagaan penting di Lebuh Aceh. Jika anda lihat gambar ini adalah salah satu gambar itu suasana haji di Georgetown pada ketika itu, dan sumber ini saya ambil daripada Penang Haji Gallery. Baiklah, seterusnya. Okay, saya akan ceritakan lebih terperinci tentang rumah-rumah kedai ataupun Lebuh Aceh tersebut dalam masyarakat yang terpinggir mungkin kurang diceritakan. Baiklah, antaranya rumah kedai Lebuh Aceh nombor 87 merupakan
tumpuan broker haji, ejen dan juga syekh haji. Dikatakan tiket dan pasport haji dikeluarkan di sini. Rumah kedai Lebuh 81 Aceh merupakan pejabat untuk Syekh Ahmad Ismail yang merupakan ejen haji dari Kebun Sirih di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Yang seterusnya adalah rumah nombor 2 pusat broker haji Syekh Mansur Abdullah dan anaknya Syekh Abdul Rahman. Rumah nombor 4 pula ialah pejabat Pulau Pinang untuk broker haji Syekh Haji Muhammad Pati bin Itam dari Kampung Gajah Perak. Dikatakan Syekh Mansur Abdullah dan Syekh Haji Muhammad Pati ini adalah rakan karib. Okay, bagaimana saya kata signifikan bahawa masyarakat terpinggir ini juga dalam konsep sejarah di bawah. Hal ini dikatakan demikian kerana penglibatan penduduk tempatan yang juga menyewakan kediaman mereka kepada broker haji dan juga jemaah dan mengumpulkan bayaran untuk menyediakan peti sahara, iaitu peti kayu yang dibuat untuk menyimpan barang yang digunakan oleh jemaah haji sebelum berangkat ke Mekah. Seterusnya, baiklah, saya akan ceritakan tentang dua keadaan, iaitu bagaimana tentang masyarakat terpinggir ini. Pertama ialah dokumentasi kenangan jemaah haji. Seorang responden wanita terlibat sebagai pembantu suaminya yang merupakan syekh haji. Ini menunjukkan bahawa penglibatan wanita juga dalam pengurusan haji. Seperti yang kita tahu, kebanyakannya adalah lelaki. Ini bermakna wanita juga terlibat dalam bidang ekonomi. Yang kedua ialah responden wanita lain menceritakan beliau pergi menunaikan haji melalui jalan laut. Ketika itu beliau mempunyai 2 orang anak kecil. Seterusnya adalah seorang responden yang menceritakan pergi menunaikan haji pada ketika itu bersama ibu bapanya. Bermakna kenangan ini tidak mungkin dicatat dalam catatan tulis. Bermakna sejarah dari bawah dan sumbangan daripada sejarah lisan inilah membantu kita mengetahui kenangan atau sejarah masyarakat terpinggir atau masyarakat biasa yang sebenarnya wujud dalam komuniti kita. Baik, kedua adalah keadaan Lebuh Aceh semasa musim haji. Contohnya responden daripada Muhammad Yahya yang teringat bahawa ketika kecil jelas suasana perayaan musim haji di Pulau Pinang. Muhammad Yahya mengatakan sebelum kapal berlepas, rumah nombor 67 Lebuh Aceh dan rumah nombor 2 dan 6 di Lorong Lumut dipenuhi jemaah dari Kelantan dan keluarga mereka. Muhammad Yahya juga ada menceritakan bahawa beliau pernah bekerja untuk mengikat peti sahara. Peti sahara ini boleh dikatakan milik orang Cina dan orang India. Jadi peti sahara ini sebenarnya murah dan juga kurang berkualiti. Tapi Muhammad Yahya mengatakan kami pandai mengikat peti sahara kerana kami pengakap. Itu menunjukkan kenangan oleh Muhammad Yahya ini yang mungkin tidak diceritakan dalam catatan bertulis. Seterusnya, Muhammad Yahya juga menceritakan bahawa menunjukkan ekonomi berlaku sebelum penduduk jemaah haji berangkat ke Mekah ialah mereka membeli belah di Lebuh Aceh ataupun kawasan Georgetown tersebut. Dan kebanyakan barang yang paling popular adalah dibeli iaitu batik. Maka di sini boleh melihatkan selain daripada masyarakat yang terpinggir ini, mereka juga memberi sumbangan dalam masyarakat dan juga suasana haji, iaitu signifikan terhadap sejarah dari bawah. Oleh itu jelas menunjukkan konsep sejarah dari bawah ini memberi sumbangan supaya kita mengetahui sejarah masyarakat terpinggir, terutamanya golongan wanita, kanak-kanak. Seperti ketika itu Muhammad Yahya mesti kecil sehingga bekerja untuk mengikat peti sahara. Baik, terima kasih. Baiklah, saya Nurul Nabila Najah binti Harun akan membentangkan dan menjelaskan tentang isu yang kelima, iaitu mengembangkan tenaga sumber profesional dalam penyelidikan sejarah. Okey, penggunaan sejarah lisan ini akan mengembangkan dan seterusnya meningkatkan lagi kegiatan penyelidikan sejarah. Misalnya, projek sejarah lisan yang dikendalikan oleh GTWHI pada tahun 2013. Antara sumbangan dalam projek lisan ini adalah mengembangkan
tenaga sumber profesional. Okey, salah satunya projek lisan ini telah membangunkan pasukan dokumenter atau dikenali juga sebagai pasukan dokumentari. Dan pasukan dokumentari ini sangat penting dalam memastikan kelancaran sepanjang projek sejarah lisan ini kerana merekalah yang berperanan sebagai penemu ramah bagi mendapatkan maklumat daripada responden. Okay. Secara ringkasnya, pasukan dokumentari ni dikenali sebagai juga penginterview responden dalam projek sejarah lisan GTWHI ini. Okey, dan pasukan inilah yang merakamkan warisan pelbagai budaya dan tradisi masyarakat Pulau Pinang di Lebuh Chulia. Seterusnya, kumpulan dokumentari yang telah ditubuhkan tadi, yang telah saya jelaskan, dilatih oleh pakar yang profesional dalam sejarah lisan iaitu Dr. Liu So Chun dari Pusat Sejarah Lisan Singapura. Seperti yang saya katakan, beliau merupakan pakar sejarah lisan yang terkenal dalam kaedah dan kepraktisan dalam menjalankan sejarah lisan. Okey, kumpulan dokumentari ini mengikuti bengkel ataupun trainee selama 1 hingga 2 minggu dan mengikuti program fellowship selama 4 bulan. Program ini bagi memastikan para pasukan dokumentari ini mengetahui skop tugas mereka yang betul dan sepanjang melakukan aktiviti dokumentari itu tidak terkeluar daripada landasan yang betul. Okey, baiklah. Seterusnya, projek ini juga berlangsung antara Mac 2013 hingga Februari 2014 telah menggunakan kaedah curatorial framework. Janet Pillai, salah seorang penasihat projek ini, menekankan pelbagai peranan dalam penyelarasan projek ini. Okey, ini ucapan Janet Pillai, iaitu untuk bergerak ke sana kemari antara pameran kreatif, peranan tradisional kurator sejarah lisan iaitu penginterview pasukan dokumentari inilah berperanan sebagai penjaga maklumat. Kepada kurator pameran juga yang mengadakan pameran kreatif bahan lisan dan visual berdasarkan konsep dan tema memori dan ingatan. Okey, kemudian ini merupakan sumbangan peranan dan sumbangan sejarah lisan yang keenam iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan warisan. Bahan temu ramah hasil dari aktiviti dokumenter ditranskrip dan disimpan di Ibu Pejabat GTHWI di Jalan Aceh sebagai bahan arsip sejarah lisan. Okay, projek ini hasil daripada aktiviti dokumentari itu sedaya upaya cuba disampaikan kepada masyarakat awam supaya masyarakat awam ini sedar yang pentingnya sejarah dan warisan yang ditinggalkan di tempat mereka duduk sekarang itu di Lebuh Chulia. Dan laman web cerita telah ditubuhkan. Ini merupakan laman web Lebuh Chulia cerita untuk memberi maklumat mengenai program ini dan mempromosikan kepada masyarakat. Laman web cerita ini mengandungi kisah yang dikumpulkan dari responden dan pemetaan aktiviti sosioekonomi di sepanjang Jalan Chulia. Oleh itu, aktiviti dokumenter yang ditranskrip dan penghasilan laman web cerita ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat untuk lebih menghargai warisan. Saya sambung isi Najah tadi, kita akan lihat kepada program yang telah dibuat oleh GHWTI. GHWTI telah mengadakan community festival. Community festival ini telah diadakan di Lebuh Chulia dengan memaparkan gambar-gambar dan keratan akhbar lama untuk dipertontonkan kepada halayak ramai. Kesemua aktiviti ini mampu menarik minat pelancong dan
dan dalam masa yang sama memberi maklumat tambahan kepada sejarah komuniti tersebut. Kita rakan-rakan juga boleh tengok daripada FB cerita Lebuh Ceria itu sendiri, iaitu di bahagian galeri yang tajuknya mengenai Community Open Festival. Di dalam galeri tersebut, rakan-rakan boleh lihat gambar-gambar yang diperolehi ketika program sejarah lisan dijalankan. Maknanya gambar-gambar yang mereka dapat, akhbar-akhbar, gambar-gambar lama semua tu adalah hasil daripada sejarah lisan yang telah dibuat oleh projek sejarah lisan dan gabungan dengan GHWDI. Okay. Apabila masyarakat di komuniti tersebut jelas akan sejarah yang ada di sekitar mereka, iaitu di kawasan mereka, maka sifat menghargai sejarah tu akan lahir dalam diri mereka. Jelas di sini sejarah lisan ni dia mampu memelihara sejarah warisan yang hampir luput di telan zaman. Kalau kita tak buat sejarah lisan, maka kalau kita tak interview lah orang-orang tua yang ada banyak tentang peristiwa-peristiwa sejarah lampau, kalau dia pergi, maknanya kat sini sejarah tu pun akan pergi ikut tuannya. Jadi kita tak nak jadi macam tu, sebab itulah kita buat program sejarah lisan ni. Okey. Malah sejarah lisan ni juga mampu menyediakan sejarah yang lengkap dan jelas untuk generasi yang akan datang. Maknanya generasi kita lah, kita tak tahu pun sejarah yang lepas, tapi apabila pihak-pihak bertanggungjawab telah membuat sejarah lisan, maka kita tahulah, oh sejarah lepas macam mana untuk kita sebagai generasi muda ni ambil iktibar, ambil pedoman apa semua. Okay. Sebenarnya, memangnya tidak dinafikan lagi bahawa sejarah lisan untuk mempunyai peranan dalam kajian sejarah. Hal ini demikian kerana para ahli sejarah tidak boleh bergantung pada sumber dokumen sahaja. Sejarah lisan juga turut menyumbang dalam kajian sejarah. Melalui sejarah lisan, ahli sejarah dapat memuaskan penyelidikan mereka, misalnya yang tidak terdapat dalam dokumen. Sejarah dari bawah dapat dihasilkan melalui sejarah lisan ini. Sejarah lisan ini kita tidaklah menolak sepenuhnya, kerana ia juga turut memainkan peranan dan menyumbang dalam bidang penyelidikan sejarah. Terima kasih. Ini merupakan senarai rujukan kumpulan kami. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.